Okey, nampak apa saya share ni? Nampak. Okey. Terima kasih. Okey, rujuk buku teks. Muka surat 221. Okey, pada hari semalam kita dah belajar bagaimana menentukan julat. Kemudian bagi data tak terkumpul lah. Data yang bilangannya sedikit dengan data yang bilangannya banyak. Kalau bilangan banyak, kita buat jadual. Dan kalau bilangan sikit, kita pun boleh tentukan jugalah di mana kita boleh tentukan julat, kemudian kita tentukan julat antara kuartil. Okay, saya semalam dah ajar bagaimana nak tentukan julat antara kuartil kalau bilangan data yang sedikit dan julat antara kuartil bagi bilangan data yang banyak. Rujuk balik video semalam. Siapa yang tak masuk semalam tu, rujuk balik. So topik ni sangat penting. Okey, sebab dia melibatkan banyak formula dan cara menggunakan formula tersebut. So hari ni kita akan tengok tentang variance pula. Ini saya gabungkan sekali apa yang dikatakan variance. Saya ringkaskan daripada buku teks. Okay. So variance ialah tujuannya untuk mengukur berapa jauh suatu set data tersebar. Kemudian variance ni kita selalu jumpa dalam digunakan dalam statistik. Kemudian nilai variance yang besar menunjukkan set data itu menjauhi mean dengan satu sama lain. Okay, unit bagi variance ialah kuasa 2 bagi unit bagi set data. Contoh, data diukur dalam unit cm, maka unit variance bagi data itu ialah cm kuasa 2. Okay. So variance ni ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan mean. Beza data dengan mean. Ni dia variance. Dia nak tengoklah berapa beza dia. Okay, dan unit dia mesti kuasa 2. Kalau cm, cm kuasa 2. Kalau m, m kuasa 2. Okay, seterusnya ialah sisihan piawai. Sisihan piawai. Okay, sisihan piawai mengukur berapa jauh data terserak dari mean. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana data terserak tu. Okay, berdasarkan pada plot titik. Okay, nilai sisihan piawai yang kecil menandakan data-data tu terserak berdekatan dengan mean. Nilai sisihan piawai yang besar menandakan data-data itu terserak lebih jauh dari mean. Ia merupakan sukatan serakan yang popular kerana unit bagi sisihan piawai adalah sama dengan unit bagi suatu set. Okey, kalau awak rujuk pada buku teks, muka surat 221, kat situ dia ada nyatakan juga sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance. Punca kuasa 2 variance. Maknanya kalau awak nak cari sisihan piawai, kena tentukan dulu variance dulu. Dah dapat variance, maka kita puncakan variance, kita akan dapat sisihan piawai. Cikgu, Ya. variance tu purata. Variance tu ialah dia kita tengok data tu nanti. Kita nak tengok variance tu dia jauh dengan mean ke ataupun dekat dengan mean. Nanti kita tengok kira macam mana nanti saya tunjukkan. Kita tengok formula dia. Okey, ni formula. Okay, formula ni akan dibekalkanlah dalam kertas peperiksaan SPM lah. Kalau sebutan dia, sekejap. Okay, ni biasa kita panggil sigma lah. Sigma ni sigma. Sigma kuasa 2.
Tapi kalau kita dah terbiasa kita sebut variance pun tak apa. Jangan sebut variance kuasa 2 sebab sigma kuasa 2 ni mewakili variance lah. Mewakili variance. Nak sebut sigma kuasa 2 boleh ataupun nak sebut variance saja pun boleh. Bila sebut variance je automatik awak ingat simbol macam tu lah. Simbolnya. Dia sekejap ada, kejap tak ada ni. Pen ni. Dia keluar balik. Okay, so variance kuasa 2. Okay, dia macam bentuk, macam mana nak katakan tu? Macam bentuk siul tu kan. Okay, kuasa 2. Okay, tu variance lah. Kalau formula dia ialah simbol ni. Ini maksudnya ialah jumlah. Jumlah lah. Jumlah di mana jumlah apa? X tolak X bar. Ini kita sebut X bar ni adalah min. X bar tu ialah min. Ini min. X tu ialah data tu. Data. Min. Macam mana nak dapat min? Guna formula min lah. Kita dah belajar formula min ya. Awak dah belajar sebelum ni. Iaitu hasil tambah semua bahagi dengan bilangan data kan. Okay. So itu min. Kita panggil X bar dia punya simbol ni. Nak sebut min pun terus pun tak apa. So X tolak X bar kuasa 2. Setiap data tu tolak dengan min kuasa 2. Kemudian tambah lagi data yang seterusnya tolak dengan min kuasa 2. Dan kita tambahkan hasilnya tadi bahagi dengan N. N. Bahagi dengan N. N ialah bilangan data. Okey, saya minta awak nanti tolong salin formula ni dalam buku. Salin formula dalam buku. Okey, seterusnya untuk menentukan variance ada 2 formula. Satu yang atas ni iaitu X tolak X bar kuasa 2 hasil tambah tadi bahagi dengan N, ataupun kaedah alternatif yang kedua iaitu hasil tambah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak min kuasa 2. Tolak min kuasa 2. Ni min. Tolak min kuasa 2. Okey, saya lebih suka guna kaedah yang kedua ni. Dia kekurangan untuk membuat silap tu kecil. Kalau yang atas ni careless tu, kemungkinan careless tu lebih besar. Okey, so ada 2 cara lah. Okey, kita akan tengok macam mana nak menggunakan formula ni. Okey, kita tengok dulu formula yang ada. Seterusnya sisihan piawai. Tadi saya kata apa? Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance. So, awak dah dapat variance tadi, awak puncakan. Ataupun terus sahaja menggunakan formula punca kuasa 2. Kemudian dalam tu ialah formula variance. X tolak X bar kuasa 2 bahagi N. Ataupun punca kuasa 2. X tolak X kuasa 2 per N tolak X bar kuasa 2. Okay, jelas ya? So saya harap awak salin formula ini. Screenshot dan salin formula ni. Okay, seterusnya kita pergi contoh 7. Kita terus pergi pengiraan supaya kita lebih faham. Okay, tentukan variance bagi set data 2, 4, 5, 5, 6. Okay, data ni data bilangan data yang tak banyak lah, tak banyak, sedikit saja, jadi kita senang kira. So kita tahu formula min, awak boleh rujuk pada buku teks. Formula min dekat memori saya bawah tu. X bar sama dengan hasil tambah X bahagi N. Hasil tambah X bahagi N. Iaitu hasil tambah data tadi bagi bilangan data. So, min first kali nak tentukan variance. Pertama sekali, langkah pertama ialah kena cari min. Okay, langkah pertama, langkah 1 ialah tentukan min. Ini penting. Sebab apa? Sebab nak guna formula variance, cuba awak tengok balik tadi. Nak guna formula variance, dia kena ada min. Tak tahu min, kita tak boleh buat. So, first kena tentukan min. Macam mana cara dia? Ialah hasil tambah N tadi, hasil tambah X bahagi N. Iaitu 2
tambah 4 tambah 5. Saya nak semua sama-sama kira Tambah 5 tambah 6. Okay, ni 5. Okey, bahagi dengan bilangan data ni 1, 2, 3, 4, 5. So bagi 5. Ni dia min So kira kita akan dapat 4.4. So saya sangat harap awak mengira sekali walaupun dah ada jawapan dalam buku teks. Tolong kira sama-sama. Okey, cara menggunakan kalkulator pun kena betul. Jangan awak main tambah bagi 5. Tak boleh. Awak tambah dulu 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6. Dah dapat sama dengan, baru bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. Dah dapat atas tu baru bagi 5. So dapat 4.4. Okey, itu langkah pertama. Okey, seterusnya nak dapatkan variance baru kita boleh langkah kedua, iaitu kita menentukan variance. Okey, tentukan variance menggunakan formula apa tadi? Apa formula variance? Apa formula variance? Yang I simbol tu X tolak X tanda minus atas kurungan negatif 2. Okey, dia ada dua cara So X hasil tambah X tolak min. Min atau X bar, kuasakan 2, kemudian bahagi N. Apa yang dikatakan X tolak X bar tu, awak kena buat satu-satu iaitu okay, so X kat sini ialah 2. First kali 2. So untuk yang pertama ini kira yang formula yang pertama. Ini saya guna formula pertama. So 2 tolak min apa tadi? 4.4. 2 tolak 4.4 kuasa 2. Okey, itu untuk 2. Kemudian tambah untuk 4 pula. 4 tolak 4.4 kuasa 2. Dah tolak dulu baru kuasa 2 Okey, kemudian apa lagi? 5 tolak 4.4 tutup kurungan kuasa 2. Okey, lagi? Saya buat bawah lah sebab sebelah ni saya nak buat yang kaedah kedua. 5 tadi ni dah, ni 2 dah, 4 dah, 5 dah, ni 5 yang seterusnya. 5 tolak 4.4 kuasa 4.4 tutup kurungan kemudian kuasa 2. Dan last kali 6 tolak 4.4 tutup kurungan kuasa 2. Okey, kemudian barulah bahagi dengan N. Iaitu bilangan data. Ada berapa tadi bilangan data? 5. Okey, bilangan data ada 5. Okey. So hati-hati semasa mengira ni, buat satu-satu. Buat satu-satu. Okey, dan nanti kita akan dapat jawapan. Lepas awak tolak kuasa 2. Okey. Kemudian yang ni tolak kuasa 2 berapa? Ni kemudian baru awak tambah-tambah. Dah tambah semua sekali, dah sama dengan baru bahagi 5. So kita akan dapat 1.84. Okey, inilah dia cara menggunakan formula yang pertama. Okey, kalau kita menggunakan formula kedua. Formula kedua, tengok sini formula kedua. Yang ni bawah ni iaitu X kuasa 2 bahagi dengan N. Kemudian tolak dengan min kuasa 2. Ni formula kedua. Saya lebih suka guna formula kedua. So formula kedua, X kuasa 2 bahagi N tolak dengan min kuasa 2. So X kuasa 2 maksudnya setiap data tu kuasa 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6. So bahagi dengan N, bilangan data tadi 5. Okay, kemudian tolak dengan min. Min tadi yang kita kira tadi.
Min kita yang tu 4.4. Ni min yang kita mula kira tadi. Tolak 4.4. Okay. Jadi cara dia ialah awak selesaikan yang ni dulu. Ni saya buat kurungan besar ni. Selesai yang ni dulu, kemudian barulah tolak 4.4 kuasa 2. So tolakkan. So kita akan dapat jawapannya tetap sama, iaitu 1.84. Kat sini. Kat sini tak banyak jalan kira, nampak? 2 kuasa 2 dapat 4. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. Tambah lagi 25. Tambah 36. Okey, dah tambah atas tu. Baru bagi 5. Dah bagi 5, baru tolak dengan 4.4 kuasa 2. Okey, jelas ya? Jelas? Jelas. Okay. Saya harap tak ada kesalahan lagi lah untuk menggunakan kalkulator. Okey, next kita pergi contoh 8. Muka surat 222. Okey, tentukan sisihan piawai. Okay, tadi kita tentukan variance. So yang ni kita tentukan sisihan piawai. Okey, bagi data yang diberi. Okey, langkah pertama sama juga, iaitu kena tentukan min. Okey, langkah 1 tentukan min. Wajib ni. Kalau tak boleh jawab. Kalau tak boleh cari. So macam mana nak tentu min? Iaitu tambahkan semua bahagi dengan bilangan data. Okey, so min iaitu X bar lah. Sama dengan 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 13 tambah 15 tambah 16 tambah 16 tambah 20. Okey, dah tambah semua sama dengan dulu. Baru bahagi dengan berapa bilangan data ni? 10. Okey, 10. Bilangan data ada 10. So, jawapan dia ialah 11.8. Okey, ni cara menentukan min. Ingat, kena tambah dulu. Semua dah dapat sama dengan baru bagi 10. Okey, itu ya min. Kemudian baru kita boleh tentukan variance. Okey, langkah 2 ialah tentukan variance. Okey, nak menentukan variance ialah dengan cara menggunakan formula. Ada 2 formula tadi. Formula pertama dengan formula kedua. So kalau pada awak tadi kan awak dah tengok formula 1 dengan formula 2. Mana yang lebih senang nak buat, lagi cepat? Yang satu sebelah kiri saya ni, yang kedua mana lebih mudah? Yang kedua. Ramai yang cakap kan yang kedua. Kalau nak buat yang pertama pun tak apa. Cuma hati-hati je lah. Tu tak ada masalah, tak tolak pun markah. Jawapan akan tetap sama. Okey, ini formula kedua. Okey, yang ni tadi formula pertama. Okey, so kita guna formula kedua. Cikgu. Ya. Ya, saya. Teruskan bertanya. Okey. So, formula kedua tadi apa? X kuasa 2 per N tolak X bar kuasa 2. X bar tu macam ni, kuasa 2. X bar tu min lah. Jadi, okay, so X kuasa 2 tadi apa? 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah semua-semua ni kuasa 2. Kemudian bagi 10. Kemudian baru tolak dengan 11.8 kuasa 2. Okey, saya tunjukkan. Supaya awak ingat lepas ni. Cikgu. Ya. Cakap. Min atas tu 3, yang sebelah tu ada simbol kan? Sebelah ada simbol. Macam mana? Simbol macam mana?
yang langkah 1 tu. Yang 3 tu ada simbol sebelah kan? 3 mana? 3 tak faham. 3 yang mana? 5, 7, 8, 8. Ni masuk awak ni. 13. Oh, 13. 13. Tu 13. Berapa simbol? Kenapa ada simbol? Simbol tambah ni, bawah. Bukan yang 3 tu 13 atas tu cikgu. Ya, 13. Biasalah dia kita menulis dekat apa tu drawing tablet ni kan tulisannya tak berapa kemas kan. Saya lah kalau cikgu lain mungkin kemas lah. Saya punya ni. Dia hari ni dia lari-lari sikit. Ni 13 ni. Kecil tu. Oh ni 13. Ni kan data ni tadi, ni data. Ambil ni 5, ni 5. 7. Ambil semua data ni. Okay, kemudian tambahkan bagi 10. Nampak? Nampak cikgu. Okay, kita sambung Kalau variance pula sama, ambil data tadi, jangan salah salin data pula kuasakan 2. So tadi ni 5, 7, 8, 8, 10, 13, 15, 16, 16, 20 ni kuasakan 2. Okay, so saya tunjuk satu-satu, awak perhatikan baik-baik. Kalau saya ada tertinggal, bagi tahu Saya buat bawah ni sebab sebelah ni saya nak tunjukkan, nak mencari apa tu? Sisihan piawai. Tolak tambah 16 kuasa 2 tambah 20 bahagi dengan N. N tadi 10. Okey, kat sini atas ni tolong berhati-hati semasa tekan kalkulator. Kalau saya lebih suka buat buka kurungan dulu. Buat buka kurungan dulu. Tekan ni semua, kuasa 2 ni dah tambah. Tutup kurungan. Dah lepas tu buat sama dengan, baru bahagi dengan 10. Kemudian, seterusnya, tolak X bar. X bar tu ialah min, iaitu 11.8 kuasa 2. Ini pun saya lebih suka guna kalkulator, buat kurungan. Ni saya buat kurungan. Sebab apa? Sebab kalau kat sini tolak, saya takut nanti awak tekan tolak, lepas tu awak tekan kuasa 2 tu. Sepatutnya, sebab apa? Kadang-kadang kalkulator dia akan baca. Kalau negatif, bila kuasa 2 dia jadi tambah. So takut kat situ ada kesilapan. Jadi jangan buat tolak dulu. Awak cari dulu 11.8 tu kuasa 2 tu berapa. Okay, dah dapat jawapan, barulah yang tadi ni, yang kita tambah-tambah kuasa 2 ni dah bagi 10, barulah tolak dengan yang hasil jawapan 11.8 tadi, kuasa 2. Okey, jelas tak kat situ? Jelas. Boleh? Okey, tolong saya kirakan sama-sama. Sebelah sini, sebelah kiri. 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 ni semua ni. Okey, dah tambah bagi 10 dapat berapa? Okey, dapat berapa? 1608 bahagi 10. Okey. 1608 bahagi 10. Okey, kemudian tolak tu. Kemudian 11.8 kuasa 2. 139.24. 139. Sekejap mouse. Okay, pen saya ni cursor tak jumpa. Dia lari ke sana. 11.8 tadi jadi 139.24. 139.24. Okey. Okey, satu-satu buat, tak apa. Okey, kemudian 1608 bagi 10 dapat berapa? 160.8. Tolak 139.24. Okey. Dah dapat ni, awak tolakkan. Okey, dapat berapa?
21.56. Dapat ya, 21.56. Ini maksud saya tadi. Awak kira satu per satu. Kalau tekan semua memang kita bimbang, kalkulator akan baca salah. Okay. Seterusnya, dah dapat variance 21.56, maka carilah sisihan piawai, iaitu sisihan piawai punca kuasa 2 variance. So, puncakan 21.56. Okay, kenapa punca? Okay, kita lihat balik formula tadi. Okay, tengok formula ni. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance. Ni formula variance dalam ni. So awak tekan, awak dah tak perlu dah guna formula, terus saja puncakan. Puncakan. So puncakan 21.56 dapat berapa? 4.643. Okey, 4.643. Okey, tahniah semua. Okey, alhamdulillah. Okey, faham Faham. Faham Okey, bagus. Okey, tahniah. Itulah nak mencari. Okey. Kita teruskan lagi. Kalau awak rasa tak faham, bagi tahu Sebab banyak lagi yang kita nak bincangkan hari ni. Okey, seterusnya contoh 9. Okey, sebelum tu. Okey, apa yang saya nak tunjukkan tadi? Okey, cuba lihat yang atas ni, yang saya tunjuk ni, gambar budak ni. Kalau data tadi, kita kan ada data 5, 7, 8, 8, 10, 13 tu tadi. Bila kita buat dekat atas gambar rajah plot titik, okey nampak tu? Ni 5, 7, 8 ada 2, dan 10, 13, 15, 16 ada 2, 20 hujung sekali. Okey. Ni gambar rajah plot titik. Okay, kemudian kita dah kira tadi min ialah 11.8. Min ialah tengah-tengah lah. Purata. So kat sini. Ni yang garis ni adalah min. Ini min. Okay, ni extra saja. Saya nak tunjukkan yang dikatakan variance tu tadi. Sisihan piawai tu. Okay, kemudian nampak di sebelah kiri min dan di sebelah kanan ini adalah variance. Kalau awak rujuk balik nota yang saya bagi tadi, kita tengok apa yang dikatakan variance. Okey, nilai variance yang kecil menunjukkan set data itu hampir kepada min dan dengan satu sama lain. Maknanya nilai variance tu bila dia nilai kecil, dia lebih dekat dengan min. Dia hampir-hampir sama dengan min. Bukan sama tapi hampir-hampir dekat-dekat nilai dia tu. Tetapi kalau nilai variance yang besar menunjukkan set data itu menjauhi min dan dengan satu sama lain. Kalau set variance yang besar, so dia punya jarak dia dengan min tu jauh lah. Jauh. So kita tengok balik gambar rajah tadi. Nampak? Okay, tadi variance kita dapat ialah 21.56. Betul tak? Ni variance yang kita dapat. 21.56. Ni. Nampak So, 21 dengan 11. 21 dengan 11 tu lebih kurang. Beza dia lebih kurang apa? 10 macam tu kan? Betul tak? Maknanya kalau kita tengok tadi. Okey, kita tengok 11, kita tadi sisihan piawai kita 4.6 sisihan piawai. So yang ini sisihan piawai lah, variance-nya yang tadi ni. Variance-nya yang ni. So sisihan piawai kita ialah 4.63. So ini sisihan piawai kita, ini sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Bila kita tolak 11.8 tolak 4.643 dapat 7.156. Yang sebelah kanan kena tambah lah 11.8 tambah 4.63 dapat 16.43. Okay. So yang ini. Gambaran ini menunjukkan data tu terkumpul banyak dekat bahagian ni. Ni nampak ni. Data kita terkumpul
dekat bahagian ni. Itu yang masuk tadi tu. Sisihan piawai ialah banyaknya data tu terkumpul dekat belah mana. So data tu banyak terkumpul antara 7 hingga 16. 7 hingga 16. Taburan data tadi kita boleh nampak dia banyak terkumpul 7 hingga 10. Satu lagi 13 hingga 16 belah sini. Okey, jelas tak? Jelas. 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 Prof Lina tadi tanya, faham tak? Faham tak? Faham cikgu. Faham Kalau kita nak menentukan orang tu sesuatu layak ke tak kita kena tengok sisihan piawai dia. Sisihan piawai. Kalau sisihan dia piawai dia lebih kecil, maksudnya dia lebih dekat dengan min, bermakna orang contohlah kalau kita nak memilih sesuatu dia apa? Dia ada mungkin seri ke maka dia apa tu kita tak tahu layak seseorang tu, kita tengok sisihan piawai. Semakin kecil sisihan piawai, maknanya semakin dekat dengan min, bermakna dia lebih padat, lebih tepat lah. Dia hampir tepat. Dia hampir tepat lebih kurang macam tu lah nak bagi awak faham lah apa yang dikatakan variance tadi dengan sisihan piawai. Okey, seterusnya kita pergi contoh 9. Okey, yang ini kita nak tentukan variance dan sisihan piawai tapi bagi data yang besar. Data yang besar macam tadi kan 5, 6, 6, 12 kan sikit-sikit. Yang ini data yang besar. Bila data besar kita kena buat jadual. Kita buat jadual. So formula dia pun lain, tak sama. Okay. So saya nak awak salin formula ni nanti. Ni awak salin formula ni. Formula ni awak boleh rujuk kalau dekat buku teks dia dekat muka surat 222 bawah sekali zon informasi. Ni formula ni. Formula ni saya nak awak salin ni formula ni. Seseorang boleh screenshot tak formula ni? Ataupun ambil saja dekat zon informasi muka surat 222. Okay. Formula ni kalau tak silap saya mungkin awak dah belajar lah masa menengah rendah. Mungkin awak dah belajar dengan rendah. Sebab dia tak tunjuk pun cara nak dapatkan formula ni. So, apa yang pertama, kita berbalik pada contoh 9. Okey, ini jadual menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Hitung variance dan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Jadi, kalau kosong, maksudnya tak ada buku. Tak ada buku yang dibaca pun. Budak tu ada berapa orang? 3 orang. 3 orang yang tak membaca buku langsung. Okay. 5 orang membaca buku sebuah saja. Sebulan. Contohlah sebulan. Ni 8 orang membaca 2 buah buku dalam sebulan. Yang ini pula 2 orang membaca 3 buah buku dalam sebulan. Seterusnya 2 orang membaca 4 buah buku dalam sebulan. Okay, jadi bagaimana nak menentukan variance ialah langkah pertama macam biasa kena cari min. Okay, langkah 1. Okay, langkah 1 ialah cari min ataupun tentukan min. Okay, min ialah X bar lah. So apa yang kita kena buat? Ni formula dia. Hasil tambah Fx bahagi hasil tambah F. Apa dia F? Apa dia X? F ialah kekerapan. F ialah kekerapan. F ialah kekerapan. X tu data lah. So kalau Fx maksudnya saya nak awak salin kat sini. Kadang-kadang awak tahu formula ni tapi awak tak faham apa simbol ni. Okey, kat sini awak tulis hasil tambah kemudian dalam kurungan kekerapan darab dengan data tadi.
bahagi. Darab dengan X lah. Kekerapan darab X lah. Bahagi dengan hasil tambah kekerapan. Inilah dia. Inilah formula mencari min. Okay? Jadi apa yang perlu buat ialah awak kena tengok kat sini. Apa yang F ada X. Okay, so bilangan buku ni ialah X. Bilangan murid ialah F. So, F darab X, 3 darab 0. 5 darab 1. 8 darab 2. 2 darab 3. 4 darab 2. Kemudian tambah, bahagi dengan bilangan murid tadi. Okay, so nak dapatkan X bar, min tadi ialah 3 darab 0. So boleh rujuk pada buku teks muka surat 222 3 darab 0 tambah 5 darab 1 tambah 8 darab 2 tambah 2 darab 3 tambah 2 darab 4. Okey, dah tambah semua, barulah bahagi dengan jumlah kekerapan. Apa dia jumlah kekerapan? Iaitu 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Tutup kurungan. Okey, tolong saya kirakan yang atas ni berapa, yang bawah ni berapa? Atas 35. Okey. Bawah? Bawah 20. 20. Okey, 35 bahagi 20. Okey, dapat berapa? 1.75. 1.75. Okey, bagus. Tu dia. Itulah mencari min. Cara nak mencari min. Okey. Jadi, awak nampak tak kat sini? Nampak? Saya sediakan sebelah kanan saya ni ialah jadual. Jadual kita buat sendiri. Kalau dalam peperiksaan yang sebelum ni KDSM, jadual ni memang diberi. Dia kosongkan bawah ni, dia suruh awak kira sendirilah. Jadi senangnya ialah saya terus kepada kaedah jadual. So nampak kat sini. So saya senaraikan. X ialah 0, 1, 2, 3, 4 tadi. F ialah kekerapan dia 3, 5, 8, 2, 2. Fx tadi yang kita kira tadi. 3 darab 0, 0. 5 darab 1, 1. 5 darab 1, 5, sorry. 2 darab 8 dapat 16. 3 darab 2 dapat 6. 4 darab 2 dapat 8. Jadi jumlah tadi ialah 35. Nampak ni, 35. Okey, kemudian bahagi dengan jumlah F. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2 dapat 20. Ni, bagi 20. Jadi 35 bagi 20 dapat 1.75. Jadi bila awak dah buat jadual ni, awak dah tak payah nak tunjukkan darab ni. Awak terus je buat kat sini. Bila dah buat jadual terus je sini. 35 bahagi 20. Ni saya pada balik. Takut keliru. Terus bahagi 20 dapat 1.75. Okey, sampai sini faham tak? Faham. Okey, jadual ni faham. Jadual ni faham Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita terus selepas nak mencari min, selepas dah dapat min barulah kita boleh tentukan variance. Ni variance ni, formula ni. Iaitu dalam kurungan iaitu hasil tambah F darab dengan data tu X tolak X bar kuasa 2 bagi F. Okey, yang ini. Jadi saya terus menggunakan kaedah yang terus menggunakan jadual ni tadi. Menggunakan jadual. So variance ada kat dua formula. Yang ini pertama, yang kedua. Saya lebih suka kaedah yang kedua. Iaitu Fx kuasa 2 bahagi F tolak min kuasa 2. Nampak ni yang saya tandakan ni? Ni.
Okay, kita guna formula ni. Okay, sekejap. Saya bawakan jadual ni sekejap ke sebelah. Sebab ruangannya dah sempit. Okay. Okay, jadi kita sambung balik. Okay, rujuk balik formula yang kaedah kedua. So, untuk menentukan variance ialah ini formula yang kedua tadi. F kuasa 2 per F tolak X bar kuasa 2. Ni. So, apa yang perlu buat ialah bila awak dah buat jadual, okay, awak dah dapatkan X kuasa 2. Okay, nampak? Cari dulu X kuasa 2 iaitu yang ni. 0 kuasa 2 dapat 0. 1 kuasa 2 dapat 1. 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 dapat 9. 4 kuasa 2 dapat 16. Okay. Yang ini penting ni. Kita buat ni dulu. Selepas dah dapat kuasa 2, X kuasa 2, baru darab dengan F. Kita darab F. So kita buat satu kolom lagi iaitu F X kuasa 2. So apa yang mana yang kena darab? Yang ni pula. F 3 darab 0 dapat 0. 5 darab 1 dapat 5. 8 darab 4 dapat 32. 2 darab 9 dapat 18. 2 darab 16 dapat 32. Jadi awak tambah-tambahkan dapat 87. Okey, sampai sini dulu. Faham tak? Faham tak nak buat jadual ni? Faham tak macam mana F darab X kuasa 2 ni? Faham tak? Faham. Okay, yang lain? Yang lain? Cikgu saya tak faham. Tak faham yang mana? Fx kuasa 2. Okey. Fx kuasa 2, sebelum buat Fx kuasa 2, awak kena cari X kuasa 2 dulu. X kuasa 2 tahu tak? X tu kuasakan 2 ni, datang daripada sini. Ni, ini kuasakan 2. Ni dah dapat kuasa 2. Kemudian F X kuasa 2 ni sebenarnya F darab X kuasa 2. Okay, so F kat sini awak darab dengan X kuasa 2 yang ni. 3 darab 0, 0. Nampak tak? 5 darab 1 dapat 5. Nampak tak tu? Yang saya bulat ni F. F ini tadi darab dengan X kuasa 2. Okay, kalau dalam kelas bolehlah saya pantau awak kan. Awak buat darab macam mana jadi bila kita belajar online ni awak kena fokus. Tak boleh lari, tak boleh nak sekejap nak minum air, sekejap nak pergi tandas. Memang tak boleh. Saya pun macam tu. Saya kalau bengkel, sekejap je saya pergi toilet, tak tengok dah slide lain. Alamak, nak ulang balik, segan pula nak tanya kan. Jadi memang belajar online ni salah satunya bagusnya ialah dia ni. Cekapkan otak kita, jadikan kita lebih fokus. Kena fokus. Itu yang nak betul-betul belajar lah. Yang tak nak belajar pun ada juga. On je kan. Tapi tidur ke, makan ke kan. Jadi kalau yang betul-betul nak belajar tu dia kena fokus. Jadi tengok betul-betul apa yang saya tunjuk ni. Okey, jelas tak Pravina? Jelas cikgu. Okey, faham Okey, bagus. Okey, jadi bila awak dah tambah ni semua, kenapa tambah? Sebab nampak ni simbol ni. Simbol macam E ni, kita panggil summation ataupun hasil tambah ataupun sigma. Okey, hasil tambah. Jadi apa hasil tambah? Tambah yang tadi. Fx tadi tu tambah 0 tambah 5 tambah 32 tambah 18 tambah 32. So kita dapat 87. Okey, so saya tulis kat sini 87. Ni baru atas Kemudian yang bawah jumlah F. Jumlah F ialah F tadi ni tambahkan 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2 dapat 20. Ni dia.
So 87 bahagi 20. Okey, sampai sini dulu. Faham tak? Saya belum habis lagi ni. Saya baru terang yang ni je dulu. Faham tak yang ni? Faham. Okay, yang lain? Yang lain? Faham. Faham? Faham. Okey. Okay, ini baru sebelah sini Okey, kemudian kita tulis simbol tolak. Okey, jangan tolak terus buat seperti saya ajar tadi. Buat satu-satu. Tak apa, biar lambat. Janji jangan salah. Okey, tolak. Okey, X bar kuasa 2 tu ialah min kuasa 2. X bar kuasa 2 tadi ialah min kuasa 2. Berbalik tadi yang kita kira tadi. Kita pergi depan semula. Min tadi kita kira kat mana? Ni 1.75 kan? Min yang kita kira ialah 1.75. So kita ambil kat situ. 1.75 kuasakan 2. Okey. So satu-satu kita kira. 87 per 20 dapat berapa? 4.35. Berapa? 4.35. 4.35. Okey. 1.75 kuasa 2 dapat berapa? 3.0625. 3.0625. Betul? Okey, lepas tu tolakkan. 4.35 tolak 3.0625. Dapat berapa? 1.2875. 1.2875. Okey. Tahniah. Tahniah semua. Okey. Faham tak ni? Faham. Faham Jadi kan kalau dapat soalan, kalau dapat data yang banyak macam ni, awak kena buat jadual. Iaitu jadual X. Ni seperti saya tunjukkan ni. X, F darab X. Kemudian X kuasa 2. Kemudian F darab X kuasa 2. Bila dapat ni baru kita boleh masukkan dalam formula. Iaitu yang pertama tadi cari min. Kemudian cari sisihan, cari variance. Okey, ni baru variance. Okey, seterusnya nak cari sisihan piawai. Iaitu variance kuasa 2. Kuasa 2 kan variance. Kuasa 2 kan variance. Sorry. Formula tadi salah. Simbol salah. So kuasa 2 variance iaitu punca kuasa 2. 1.2875. Okey, dapat berapa? Punca kan? 1.1346. 46 ke 47? 47 Benar. sebab ada 8 kat belakang. Jadi 47. Okey, saya padam balik. 1.1347. Tu dia. Dapatlah sisihan piawai. Okey, ada soalan? Tak. Okey, boleh faham Okey, yang lain? Belajar lelaki, saya tak dengar suara pun. Boleh faham ke tak? Boleh. Boleh. Okey, saya kalau macam tu saya teruskan sikit lagi. Contoh 10 dan 11. Sebab kita cuba habiskan silibus untuk tajuk bab 8 ni. Kalau boleh minggu depan dah habislah. Okey. So kita pergi, nanti kalau tak faham ulang-ulang baliklah video ni. Okey, kita pergi contoh 10. Okey, apa yang beza tadi? Tadi kita mencari variance dengan sisihan piawai. Okey, so untuk contoh 10, kita nak cari julat dan julat antara kuartil. Julat dan julat antara kuartil. Juga kita nak cari juga, sama juga kita nak cari apa? Sisihan piawai dan kita nak cari variance dia. Okey, sebelum tu saya terlupa nak terangkan kat sini. Kelebihan dan kekurangan sukatan serakan ni.
Okey, apa kelebihan dan kekurangan ni? Okey, kalau kita tengok julat ialah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Namun julat tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Macam tadi kita nampak dekat plot titik, kita nampak data tu ditaburkan. Selepas kita plot, kita nampak berterabur data tu. Kat mana bahagian lebih, mana yang kurang. Bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim, julat antara kuartil adalah satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan. Sisihan piawai biasanya digunakan untuk membanding dua atau lebih set data. Okey, jadi sekarang fokus kita untuk seterusnya ialah apabila diberi dua set. Tadi kita buat set data satu je kan? Kita tengok contoh 9 ni satu je set data. Contoh 7 dan 8 tu satu je set data. Okey? Tapi kali ni kalau diberi dua set data, macam mana nak tentukan sisihan piawai? Macam mana? Okey, jadi saya tak pergi contoh 10, saya terus pergi contoh 11. Contoh 11, apabila diberi dua set data. Okey, so kita tengok contoh 11, muka surat 224. Okey, tengok jadual. Okey, ni jadual pencapaian dua orang murid dalam ujian fizik. Aiman, ujian 1. Berapa? 40, ujian 2 70, ujian 3 90, ujian 4 85, ujian 5 64. Tu markah Aiman. Markah John pula 80 ujian 1, 65 ujian 2, 73 ujian 3, 58 ujian 4, 73 ujian 5. Salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Ni yang saya cakap tadi. Kalau kita nak tentukan siapa yang layak, okay, jadi kita kena tengok dulu dia punya sisihan piawai dia. Tengok sisihan piawai. So, satu-satu kita kena buat. Satu-satu kita kena buat. Okay, so disebabkan data ni data yang tak ada kekerapan. Nampak tak? Kalau Aiman, okay, kalau Aiman, saya ni. Okay, nampak kalau kat sini Aiman. Okay, kalau Aiman apa? Data dia ni kita baca data dia. Okay, tolong bacakan data Aiman apa? 40. Okay. 70. 90. 85. 84. Okay. Nampak data ni tak banyak jadi tak perlu buat jadual. Nampak je dalam soalan macam jadual tapi bukan Okay, kemudian John pula. Apa data dia? 80, 65, 73, 58, 73. Okey, bagus. Okey, itu data dia. Okey, kemudian kita kena buat satu-satu. Kalau Aiman, kita kena cari sisihan piawai dia. Aiman, sebelum nak cari sisihan piawai macam biasa kaedah, iaitu kena cari mean. Lepas tu dah cari mean, kena cari variance. Dah dapat variance, baru tentukan sisihan piawai. So, untuk Aiman dulu. So, nak cari mean dulu. Cari mean dia. Macam mana cari mean? Tambah. Bagi 5. 5. Okey, bagus. Okey, 40 tambah 70. Semua kirakan Tambah 90 tambah 85 tambah 64 bagi 5. Okey, dapat berapa min dia? 297.8. 69.8. Okey, bagus. Okey, itu min untuk Aiman. Okey, so hati-hati macam saya ajar tadi. Kalau saya lebih suka buat kurungan supaya nak elakkan
careless, kecuaian. Dah tambah, baru bahagi 5. Okey, tu Aiman punya mean. Okey, kemudian kita cari variance tu Aiman. Macam mana formula dia? Kita guna formula yang kedua. Apa dia formula kedua? 40 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2 tambah 85 kuasa Okey. 2 tambah 64 kuasa 2 bahagi 5. Okey, betul. Potong Betul? 69.8 kuasa 2. Kuasa 2. Okey, bagus. Okey. So, kita tunjuk satu-satu. Formula tu tadi X kuasa 2 per N tolak X bar kuasa 2. Okey, ni formula yang kedua. Okey, jadi kita buat satu-satu. 40. Betul lah tadi Angeline bagi tahu tu. Tambah 70 kuasa 2, tambah 90 kuasa 2, tambah 85 kuasa 2, tambah 64 kuasa 2. Kemudian dah tambah semua, baru bahagi dengan 5. Kemudian dah bahagi 5, tolak 69.8 kuasa 2. Okey, dapat berapa variance? 312.16. 16. Okey, yang lain dapat tak? Yang lain dapat tak? Tolong kira sama-sama. Okey, kemudian itu variance. Okey, sekarang kita nak cari sisihan piawai. Okey, puncakan variance tadi. Okey, dapat berapa sisihan piawai dia? 17.67. 17.67. Okey, bagus Angeline. Okey, yang lain, buat tak? Buat. Kira Buat. cikgu. Okey, bagus. Sejuk hati saya. Okey, seterusnya itu Aiman. Seterusnya John pun samalah kaedah yang sama. First kali kita kena cari mean dia. So mean tadi ialah kita tambahkan semua data bahagi dengan bilangan data. Okay, bagi dengan 5. Okey, dapat berapa? John, dapat berapa? 69.8. Oh, sama sama dengan Aiman Sama dengan Aiman. Okey, kemudian variance dia. Gunakan kaedah yang kedua, kita kira. So 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2. Sorry kalau tulisan saya tak betul ni dia lari-lari ni. 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 per dengan 5. Kemudian tolak 69.8 kuasa 2. So dapat berapa? Lebih baik awak buat kurungan untuk mengelakkan itulah tadi saya kata kecuaian kat sini Masuk mana tadi? Ini kalau saya suka buat asingkan supaya nanti tak terkeliru. Cikgu, Ya. buat satu-satu baru dapat macam 88 kuasa 2 Bukan 88 ni 80 ni. Saya punya itulah saya kata tadi marker pen saya ni tak betul. 80 awak kena tengok data ni data daripada jadual. Jangan tengok saya punya tulisan. Tulisan saya tak berapa betul. Ni ambil sini 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 73 58 ni semua ni. Ambil sini. Cikgu kira terus ke kira satu-satu? Terpulang. Kalau awak tak nak cuai buat satu-satu. Tapi kalau nak cepat boleh je. Awak buat dulu atas kuasa 2 tu. Terus tambah 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah. Okey, dapat berapa? Sebelum bahagi 5. Okey, dapat berapa? Atas tu. Siapa yang dah buat atas ni? 2, 4, 6, 4, 7 2, 4, 6, 4, 7. Okey, betul Orang lain? Macam mana yang lain? 2, 4, 6, 4, 7 bagi 5. Okey, kemudian tolak
69.8 kuasa 2 dapat berapa? (69.8 kuasa 2). 4872.04. 4872.04. Okey. Jadi bila dah buat satu-satu ni tak adalah kita tersalah. So dah teruskan. 24647 bahagi 5 dah dapat jawapan. Baru tolak dengan 4872.04. Okey, dapat berapa? 57.36. 57.36. Okey. Dapat semua? Dapat. Dapat Dapat. Okey. So kalau dah dapat variance, so kita nak dapatkan CCM piawai, kita puncakan. 57.36 puncakan. puncakan dapat berapa? 7.5736. 7.574 lah Kita kecilkan Okey. Jadi. Okey dah. Settle. Okey, sekarang kita menjawab kita berbalik pada soalan tadi. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Okey. Antara John dengan apa tadi? Aiman. Okey, mana yang terpilih? John. John. John tadi berapa? 7.57. Aiman? 17.67. Okay, maknanya Aiman dia punya dekatnya dengan Min tu dekat. Tapi kalau Aiman pula John. Tapi kalau Aiman sedikit jauh daripada Min tadi. Bukan Min tadi lah. Jadi John terpilih untuk menyertai kuis fizik. Kerana sisihan piawai maka bagi John adalah lebih rendah kerana pencapaian John adalah konsisten. Tu maksud dia. Bila sisihan piawai itu makin rendah maksudnya pencapaiannya konsisten. Dia tak adalah pertama markah tinggi, yang kedua dia paling rendah, tak. Dia konsisten je. Kalau kita tengok markah pun tengok betul 80, 65, 73, dekat-dekat dah tu. 58, 73. Tapi kalau Aiman memang dia paling terror kat sini 90. Tapi dia ada masa dia teruk 40. Jadi dia tak konsisten dia punya pencapaian markah dia. Okey. So itu saja untuk hari ni. Okey, ada soalan? Tak. Tak ada. Okey. So tugas awak ialah saya stop dulu record ni. Okey, jadi tugas awak